Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Hidayah binti Ramli. Hari ini Cikgu akan menerangkan tentang tajuk pengurusan sumber teknologi. Pengurusan sumber teknologi dimiliki oleh pemilik perniagaan yang menggunakan maklumat sumber teknologi, iaitu membantunya membuat keputusan yang tepat dalam pengurusan teknologi perniagaan. Sumber teknologi yang biasa wujud dalam sesebuah organisasi perniagaan termasuklah harta intelek, lesen perisian dan kemahiran serta pengalaman bekerja. Sumber teknologi boleh dilindungi dengan cara mendaftar paten dan hak cipta terpelihara. Baik, seterusnya kita akan tengok jenis sumber teknologi. Terdapat 3 jenis sumber teknologi iaitu harta intelek, lesen perisian dan kemahiran dan pengalaman. Kita tengok yang seterusnya, jenis sumber teknologi berkaitan harta intelek, di mana bermaksud hasil kreativiti atau ciptaan daya intelektual seseorang. Tujuan mengurus harta intelek ini adalah untuk menjaga perniagaan dari ancaman celah rompak, barangan tiruan, penyalahgunaan dan penggunaan tanpa kebenaran. Sebagai contoh, harta intelek ini ialah reka bentuk, lukisan, muzik dan video. Baik, seterusnya kita tengok contoh harta intelek ya, iaitu reka bentuk, lukisan, muzik dan video. Ini ialah Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun dikenali sebagai MyIPO lah. Mana harta intelek perlu didaftarkan melalui MyIPO. Kita tengok contoh di sini, ini adalah gambar harta intelek. Bagi Proton, logo Proton telah didaftarkan di bawah MyIPO. Yang kedua ialah lesen perisian. Lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian, iaitu pengguna perisian tanpa lesen merupakan satu jenayah perdagangan. Oleh itu, bagi mendapatkan perisian tulen adalah penting supaya dapat mengelakkan diri daripada dikenakan saman dan melindungi nama baik perniagaan. Sebagai contoh, PS Adobe Photoshop, Excel, Windows 10. Ini adalah contoh lesen perisian. Ini contoh contoh gambar Adobe Photoshop yang perlu ada lesen untuk memiliki software Adobe Photoshop ini. Ini contoh Windows 10. Ini contoh Excel. Baik, kita tengok seterusnya ialah jenis sumber teknologi. Jenis sumber teknologi ialah kemahiran dan pengalaman, iaitu adalah penting supaya kualiti dan prestasi perniagaan terjamin, di mana ia dapat mengelakkan pembaziran tenaga kerja sekaligus dapat mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas, dan ia boleh meningkatkan produktiviti perniagaan itu sendiri, di mana pekerja akan dibayar gaji yang tinggi. Baik, seterusnya ini adalah contoh gambar yang mempunyai kemahiran dan pengalaman penting untuk kualiti dan prestasi, mengelak pembaziran, elak kesilapan, meningkatkan produktiviti dan gaji yang tinggi. Kesemua ini didaftarkan di bawah MyIPO lah. Jadi kita tengok apa peranan MyIPO ini. Peranan MyIPO ini ialah memantau pembangunan harta intelektual di Malaysia. Dan juga peranan yang seterusnya ialah menggalakkan lebih ramai orang menjadi pemilik harta intelek itu melalui pendaftaran MyIPO, memberi nasihat dalam semakan semula dan mengemaskini perundangan harta intelek. Ini tengok peranan MyIPO. Ini adalah peranan So di sini ada 5 peranan yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya ialah mengukuhkan perundangan harta intelek, menyediakan iklan nasihat, menyediakan maklumat harta intelek yang lengkap dan mesra pengguna, menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek dan mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Kita tengok seterusnya prosedur mengurus teknologi. Itu pertama ialah pengurusan paten. Paten, apakah paten? Paten adalah hak eksklusif untuk suatu reka cipta, iaitu sama ada berupa satu produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Reka cipta yang hendak dipatenkan mestilah yang belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat.
Pendaftaran paten penting pada sebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai usahawan boleh mendaftar paten melalui Perbadanan Harta Intelektual Hidup, dan pendaftaran paten di Malaysia ini hanya melayakkan perlindungan di Malaysia sahaja. Baik, kita tengok pengurusan paten ya. Ini contohlah kepentingan pendaftaran paten ya. Memanfaatkan reka cipta yang dipatenkan, penyerahan atau pindah milik dan mendapatkan lesen. Okey, ini contohlah reka cipta yang tak dipatenkan ya, perlu dizahirkan oleh mana-mana syarikat yang mesti belum dizahirkan. Pendaftaran paten pentinglah untuk sebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi. Ini mengelakkan hak cipta mereka ditiru oleh orang lain. Okey. Apa itu paten? Okey, paten adalah hak eksklusif yang dianugerahkan oleh satu reka cipta, sama ada dia adalah satu produk atau proses untuk melakukan sesuatu yang baru atau penyelesaian teknikal ke atas satu masalah. Perlindungan paten adalah selama 10 tahun dari tarikh pemfailan. Okey, kita tengok seterusnya pengurusan paten. Usahawan boleh mendaftar paten melalui Perbadanan Harta Intelek lah. Okey, paten atau perdagangan kita panggil trademark, hak cipta kita panggil copyright, reka bentuk kita panggil design. Okey, ini di bawah harta intelek. Okey, yang seterusnya ialah hak cipta. Okey, hak cipta adalah hak eksklusif pada pencipta karya, iaitu untuk mengawal penggunaan karya mereka untuk tempoh masa tertentu. Perlindungan hak cipta di Malaysia ini berdasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987, iaitu diberikan pada ekspresi idea yang telah direkod atau telah dijadikan bahan dizahirkan. Tujuan usahawan memohon hak cipta terpelihara ini adalah untuk melindungi hasil ciptaan daripada ditiru oleh orang lain supaya tidak disalahguna untuk kepentingan pihak lain. Okay, permohonan untuk memohon hak cipta ini boleh dikemukakan melalui MyEbook. Ini contohlah hasil karya yang boleh kita daftarkan melalui hak cipta, iaitu karya sastra, muzik, seni, filem, rakaman bunyi siaran, karya terbitan iaitu dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. Inilah hak cipta ya, contoh copyright. Okay. Ini contohlah kata hak cipta, elak produk idea ditiru. Okey, yang kedua, cara kedua tadi adalah untuk pengurusan teknologi. Okey, pengurusan hak cipta terpelihara. Okey, inilah contoh. Okey, karya sastra, karya muzik, ya, ini contohlah. Contoh yang sama tadi. Okey, ini contoh filem ya, telah didaftarkan oleh hak cipta supaya tidak ditiru oleh mana-mana. Buku, okey. Okey, ini contohlah. Okey, sekian sahaja pembentangan saya. Okey, jadi jangan lupa untuk terus buat ulang kaji berkaitan tajuk pengurusan teknologi. Sekian, terima kasih.